Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan masuk pelajaran baru ataupun ulang kaji yang lebih tepatnya pada muka surat 101. Anak-anak ikut ya. Haza makhzanun. Haza makhzanun. Haza makhzanun. Ini store. Hazihi tawilatun. Hazihi tawilatun. Ini meja. Indi sarirun. Indi sarirun. Saya mempunyai katil. Haza dan hazihi, kalau anak-anak perhatikan, maknanya sama, ini. Tetapi perkataan mahzanun tidak menggunakan hazihi. Perkataan tawilatun tidak menggunakan haza. Kenapa? Ya, kerana mahzanun perkataan muzakkar, tidak ada huruf ta di hujung, maka digunakan perkataan haza untuk menyatakan ini. Manakala tawilatun perkataannya muannas, terdapat huruf ta di hujung, maka menyatakan makna ini menggunakan hazihi, kerana hazihi digunakan untuk perkataan yang ada huruf ta di hujung. Seterusnya anak-anak di sebelah kiri, ikut Ustaz. Fi ghurfatin naumi kanabatun jadidatun. Fi ghurfatin naumi kanabatun jadidatun. Fi ghurfatin naumi kanabatun jadidatun. Di bilik tidur terdapat sofa yang baharu. Terdapat sofa yang baharu. Yang nak kita sentuh di sini anak-anak ialah perkataan jadidatun, iaitu menyatakan sifat kepada kanabatun. Kanabatun bermaksud sofa. Di bilik tidur terdapat sofa yang baharu. Kanabatun perkataan yang ada huruf ta di hujung, maka menyatakan sifat baharu itu kepada kanabatun juga perlu diletakkan huruf ta di hujung. Menjadi satu kesalahan seandainya kita baca fi ghurfatin naumi kanabatun jadidun tanpa huruf ta. Menjadi kesalahan kerana perkataan kanabatun ada huruf ta. Fi salati dhuyufi sitarun jamilun. Fi salati dhuyufi sitarun jamilun. Di ruang tetamu terdapat tirai yang cantik. Perkataan sitarun tidak ada huruf ta, maka sifat kepada sitarun cantik tak perlu diletakkan ta. Tak perlu kita letakkan fi salati dhuyufi sitarun jamilatun. Tun tak perlu. Hanya cukup dengan jamilun. Kerana perkataan sitarun tidak ada huruf ta, maka sifat kepada sitarun juga tidak ada huruf ta, itu cantik. Fi baiti makhzanun nazifun. Di rumah saya terdapat stor yang bersih. Begitu juga perkataan nazifun tidak ada huruf ta di hujung, kerana perkataan makhzanun juga tidak mempunyai huruf ta di hujung. Maka menyatakan sifat bersih kepada stor tadi ini cukup dengan diletakkan nazifun, bertepatan dan bersesuaian dengan perkataan makhzanun. Bahagian yang kedua anak-anak ialah bahagian ketika kita berhadapan dengan soalan hal indaka. Hal indaka. Adakah kamu mempunyai? Ingat, apabila sesuatu soalan yang bermula yang datang dengan perkataan hal yang bermaksud adakah, maka jawapannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu ialah na'am bermaksud ya, manakala la bermaksud tidak. Bahagian yang kedua ini menerangkan bagaimana teknik kita menjawab seandainya kita mempunyai sesuatu yang ditanya. Contoh, soalannya hal indaka televizyun. Contoh, adakah kamu mempunyai televisyen? Kita jawab na'am, indi televizyun fi salati dhuyufi. Ya, saya mempunyai televisyen di ruang tetamu.
Ini jika jawapannya ya. Jika jawapannya tidak, maka jawapan untuk soalan hal ialah la ma indi. La ma indi sa'atun fi salati ta'ami. Contoh, hal indaka sa'atun, adakah kamu mempunyai jam? La ma indi sa'atun fi salati ta'ami. Tidak, saya tidak mempunyai jam di ruang makan. Kata kuncinya ialah, anak-anak, apabila diajukan dengan persoalan hal indaka, maka kuncinya jika na'am, mesti disertakan na'am indi. Na'am indi, ya, saya memiliki. Jika kita tidak memiliki, kita jawab la ma indi. La ma indi. Jangan sekadar kita berhenti dekat perkataan la sahaja, tetapi lengkapkan dengan perkataan la ma indi. Tidak, saya tidak memiliki. Dalam konteks ayat ini datang dengan perkataan na'am indi televizyun fi salati dhuyufi. Ya, saya mempunyai televisyen di ruang tetamu. Na'am indi sarirun fi ghurfatin naumi. Ya, saya mempunyai katil di bilik tidur. Jika jawapannya tidak, maka contoh jawapannya dibekalkan di sebelah kiri. La ma indi sa'atun fi salati ta'ami. La ma indi sa'atun fi salati ta'ami. Tidak, saya tidak mempunyai jam di ruang makan. La ma indi makhzanun fil baiti. Jika soalannya, hal indaka makhzanun fil baiti, adakah kamu mempunyai store di rumah? Jika jawapannya tidak, la ma indi makhzanun fil baiti. Jika jawapannya ya, hal indaka makhzanun fil baiti, na'am indi makhzanun fil baiti. Na'am indi makhzanun fil baiti. Buangkan perkataan ma jika jawapannya na'am. Jika jawapannya tidak, sertakan jawapan dengan ma. La ma indi. Jika ya, na'am indi. Jelas anak-anak? Seterusnya anak-anak, bahagian yang ketiga ialah bahagian kita menyatakan kedudukan. Ikut Ustaz. Ainal hatifu? Ainal hatifu? Di manakah telefon? Maka jawapannya diberikan yang pertama, al-hatifu fawqat tawilati. Telefon di atas meja. Ataupun al-hatifu tahtas sullami. Al-hatifu tahtas sullami. Telefon di bawah tangga. Ataupun al-hatifu ala sariri. Al-hatifu ala sariri. Telefon di atas katil. Ini anak-anak, kita gunakan jawapan ini seandainya soalan itu datang dengan perkataan aina, mencari, di mana. Bila sebut di mana, maka ia tidak terlepas dengan kata kunci kepada nama tempat ataupun kedudukan yang benda yang kita cari. Contoh perkataan fauqa. Fauqa bermaksud di atas. Fauqa di atas. Telefon di atas meja. Al-hatifu tahta. Tahta bermaksud di bawah. Dan pastinya penekanan kita sebenarnya ialah ala. Al-hatifu ala sariri. Telefon di atas katil. Fauqa dan ala berkongsi makna yang sama, iaitu di atas. Manakala tahta bermaksud di bawah. Anak-anak yang dikaji sekalian, mudah-mudahan ulang kaji pelajaran pada muka 101 ini, anak-anak boleh kembali refresh ataupun ingat balik pelajaran-pelajaran kita yang lepas-lepas. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.